30.5. Okey, grup cikgu sibuk sebab cikgu terlibat dengan camp akademi negeri. Okey, so sekarang ni bila kita tulis macam ni kita pun dapat jawapan. Kalau anak-anak kira dapat 64.05. Okey, ingat bila haba perubahan haba, unit dia adalah joule. Tak nak tukar pada kilojoule pun tak apa, unit dia joule. Okey, jawapan yang betul dengan unit betul kita dapat pula markah yang kedua. Lepas tu baru masuk umi kat sini ialah tunjuk satu-satu step ni. Jangan tinggal. Data H equal to masuk terus nilai 6405 bahagi dengan 0.025. Okey, let's say lah ni kertas 3, kertas 2. Kalau dia bagi 4 markah, so sini ni masukkan nilai dekat sini akan dapat markah. Okey, akan dapat markah. So jangan tinggal step ni. Buat step by step macam ni. Okey, jawapan akhir mesti ada simbol atau sign ni, sign. Sebab dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, kalau kita bahagi nilai tu kita dapat 256.2. Okey, yang ni Umi dah tukar unit dia K huruf kecil joule per mol. Okey. So jawapan yang betul dengan unit yang betul ni kita akan dapat markah yang ketiga. Okey. So untuk termokimia kalau keluar kertas 2 ke kertas 3 ke step dia mesti buat satu-satu. 1, 2, 3, 4. Okey, baru dapat markah penuh. 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kalau dia keluar soalan struktur dia dah minta kat kita. Bilangan mol dia minta, lepas tu dia minta yang H, okey. Dia minta satu-satu. Tapi dalam kes ni bila dah macam ni kita kena bagi satu-satulah. Okey, seterusnya soalan kata jadual 1.2 menunjukkan haba penyesaran. Okey, diberi kita haba penyesaran. Okey, kalau guna magnesium zinc 210, kalau guna magnesium 336, kalau guna ferrum dapat 121. Okey, ramalkan haba penyesaran. Okey, ni adalah tugasan kita ialah ramalkan haba penyesaran. Apabila aluminium bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfat. So macam mana cara dia? Okey, so kalau tengok sini, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya, okey, so tengok dia bagi kita kalau guna zinc supaya perhubungan kekal. Okey, kalau guna zinc kita dapat sini 210. Kalau guna magnesium kita dapat kat sini 336. Okey, kalau guna besi kita dapat dekat sini berapa tadi? 1.8. Okey. So kita tengok maknanya semakin jauh semakin besar. Okey, soalan dia tanya kalau kita guna aluminium berapa? So cara dia adalah macam mana? Kita ambil 336 tolak dengan 210. Okey, maknanya sekarang ni langkah dia ialah 336 tadi yang guna magnesium tolak 210. Okey, tolak 210. Lepas tu cuba buat dapat berapa? 126. Okey, maknanya 336 tolak 210 dapat 126. Okey, 126. Lepas tu dapat 126. Okey, dapat 216. So sekarang ni kita tahu bahawasanya antara dua ni dia macam separuh, nampak tak? Separuh-separuh. Okey. Lepas tu kita bahagilah beza antara magnesium dengan zinc ni. Tadi kita dapat 126. Okey, 126 tu kita bahagi dua. Sebab magnesium dengan magnesium dengan aluminium dengan zinc ni adalah separuh. Jadi kita bahagi dua. So kita dapat nilai dia ialah 60 bahagi dua. So kita dapat nilai dia ialah 63. Betul tak? Boleh tak? Boleh? Boleh ni. Okey. Boleh. Faham kan? Jadi sini tadi kita dapat 63, sini tadi kita dapat 63, betul tak? Okey, jadi sekarang ni dia tanya aluminium dengan kuprum. So apa yang kita buat? Ambil 63 ni
tambah dengan 210. Sebab 210 ni daripada zinc ke chrome. 63 ni tadi kita bagi antara dua ni tadi. Aluminium dengan zinc. Jadi ambil 63 ni tambah pula dengan 210. So apa yang kita dapat? 273 unit yang betul. Kilojoule per mol. So, tulis jawapan ni walaupun ramal kita akan dapat 3 markah. Okey, tulis jawapan ni walaupun soalan dia ramal kita akan dapat 3 markah. Okey. Markah-markah lain sekiranya anak-anak jawab kurang dari 336. Lebih dari 210. Tu dapat 2 markah je. Dia cuba bagi tahu range je. Kurang dari 336 tapi lebih daripada 210 sebab dia tahu aluminium duduk kat sini. Yang tu dapat 2 markah saja. Kalau kita jawab lebih daripada 210 saja, tak ada range. Lebih. Lebih saja. Kalau lebih macam ni, yang ni cuma dapat 1 markah. Kalau bagi lebih je ataupun kurang saja, nilai dia kurang daripada 336, dia tak ada range, dapat 1 markah. Lebih daripada 210, tak ada range kat atas dia. Dapat 1 markah. Yang nak dapat 2 markah bagi tahu di antara dua ni. Untuk dapat 3 markah mesti bagi tahu exactly number. Walaupun soalan suruh ramal. Soalan suruh ramal. Boleh ya? Itu ramal dalam kimia. Seterusnya tuliskan persamaan ion. Untuk persamaan ion, ramai yang tulis macam persamaan ion bagi pemendakan. Kalau pemendakan, katakanlah kita nak mendakkan satu garam tak larut, contoh dia apa? Lambung klorida. Kita pun gunalah Pb2+ campur Cl-. Yang ni ialah untuk persamaan ion bagi tindak balas pemendakan. Satu mendakan terbentuk daripada ion-ionnya. Sekarang ni tindak balas ni berlaku tindak balas penyesaran. So tengok sini betul-betul. Dia nak eksperimen 3. Jadi eksperimen 3 menggunakan magnesium. Jadi kita pun tulis dulu Mg campur CuSO4 jadi MgSO4 campur Cu. Yang ni ialah persamaan kimia dia. Tapi soalan nak persamaan ion. Kalau anak-anak bagi persamaan kimia, dia minta persamaan ion dapat 1 markah. Maksudnya ada idea je lah. So apa yang kita buat ialah yang ni atom turunkan atom. Yang ni dia ion Cu2+, SO4 2-. Yang ni pun ion Mg2+, SO4 2-. Campur Cu. So kalau kita tengok sini, magnesium atom, magnesium jadi ion. So tak berubah. Cu ion, Cu atom. Berubah. Magnesium berubah, Cu berubah. SO4 dia tak berubah. Dia tak berubah. Maksudnya dalam tindak balas redox, tindak balas penyesaran adalah salah satu tindak balas redox. Jadi dalam tindak balas redox, SO4 tidak terlibat. Dia hanyalah menjadi ion pemerhati, penonton. Jadi sekarang ni kalau kita nak tulis persamaan ion, dia tulis balik. Jadi jawapan dia adalah Mg campur Cu2+ dapat Mg2+ campur Cu. Setelah itu dapat markah penuh 3 markah. Tulis persamaan kimia dapat 1 markah. Tulis persamaan ion yang betul dapat 3 markah. Kalau anak-anak tulis paruh, tulis macam ni je. Macam ni dapat 2 markah ataupun macam ni. Tapi tak payah ajar lah 2 markah tu, kita nak 3 markah. Kalau tulis macam ni terus salah. Ini adalah persamaan kimia untuk tindak balas pemendakan, bukan penyesaran. Boleh tu? Boleh ya? Boleh Mi. Boleh. Terus soalan seterusnya iaitu tugasan kita yang seterusnya ialah menyatakan definisi secara operasi bagi haba penyesaran. So kalau kita tengok definisi secara operasi macam Umi ajar, apa yang saya lihat? Apa yang saya lihat apabila apa yang saya buat? Dia boleh terbalik. Apa yang saya buat apabila apa yang saya lihat. Tapi Umi lebih suka apa yang saya lihat apabila apa yang saya buat. Sebenarnya apa yang saya lihat ini ialah RV. Responding dia, apa yang kita nak tengok.
buat ni ialah MV. Okey. Tapi nak senang ingat, okey, apa yang saya lihat apabila apa yang saya buat. Okey, maksud dia pula nak definisi secara operasi bagi haba penyesaran. Okey, so kita kena jawab bahawa apa yang saya lihat ialah bacaan. Okey, ramai tulis suhu termometer, haba meningkat. Okey, kita tak boleh nampak haba lah. Ramai tulis haba meningkat. Salah, bukan haba yang meningkat. Bacaan termometer yang meningkat. Bacaan termometer meningkat. Baru betul. Ramai tulis haba meningkat. Okey. Haba tak nampak. Apa yang kita lihat? So kita kena tahu apa yang kita lihat. Okey. Bacaan termometer meningkat. Okey. Lepas tu bacaan termometer meningkat. Apa yang kita buat? Apabila logam yang lebih elektropositif. Okey, logam yang lebih elektropositif ditambah. Kalau tulis sini bertindak balas, salah sebab tindak balas bukan apa yang kita buat. So kita buat ni mesti verb. Verb ditambah kepada larutan CuSO4. So apa yang saya lihat, bacaan termometer meningkat. Okey, apa yang saya buat apabila logam yang lebih elektropositif ditambah kepada larutan kumpulan 2 sulfat. Okey, so ramai yang dapat 3 markah dia jawab macam ni. Okey, dia jawab macam ni. Yang ramai tu ramai yang salah lah. Okey, Umi nak tambah satu lagi. Kalau Umi kata Umi tak straight mana, sepatutnya bacaan termometer meningkat dan dia kena tambah dekat sini. Dia kena tambah dekat sini. Perkataan yang kena tambah itu ialah 1 mol kuprum disesarkan. Yang ni semua orang tak buat. Kita kena ingat bahawa kita sedang menjawab tajuk haba penyesaran. Dia minta kat sini haba penyesaran. Jadi sepatutnya kita punya jawapan akan bunyi bacaan termometer meningkat. Yang ni apa yang saya lihat apabila logam yang lebih elektropositif apa yang saya buat ditambah kepada larutan kumpulan sulfat. Tapi sekarang ni nak buktikan bahawa haba penyesaran maksud secara teori dia ialah 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya. Jadi ayat kita sepatutnya berbunyi bacaan termometer meningkat. Okey, bacaan termometer meningkat dan 1 mol kuprum disesarkan. Okey, ayat ni. Sebab tu kadang-kadang kata 3 payah juga nak skor. Tapi Umi rasa dengan pen merah tu anak-anak patutnya boleh jawab dah gitu. Cuma kita kena tambah yang pen biru tu nak menunjukkan bahawa termometer meningkat tak boleh sampai banyak mana. Dia mesti ada satu had untuk menyesarkan 1 mol kuprum. Okey. Apabila logam yang lebih elektropositif ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. So kat sini verb dia ialah perbuatan kita ialah tambah. Inilah cara nak jawab dia. Okey, cara nak jawab dia. Okey, boleh setakat tu? Boleh ni. Boleh. Okay. Seterusnya, okey, kelas mengelaskan ni Umi rasa ramai yang boleh jawab dengan betul. Okey. Sebab dia kata sini logam yang dapat menyesarkan yang tidak dapat. Okey, dalam kes ni dia dah bagi kita jadual. Okey, tak ada masalah. Cuma Umi tengok macam soalan pertengahan tahun kita dia tak bagi jadual. Okey, kalau tak bagi jadual, anak-anak kena salin, nampak tak benda ni? Panjang kan? Tak ada masalah salin logam yang dapat menyesarkan pelambung daripada pelambung bersulfat. Sebab kalau tengok soalan tengah tahun, anak-anak tengok balik, ada yang salin benda ni tak habis. Okey, tajuk tak habis. Nampak panjang pun jangan rasa kekok, salin je. Okey, salin je. Sebab inilah yang memberi kita markah. Okey, jadi kalau kat situ kita tahu bahawa yang boleh sesarkan ialah aluminium, zinc, manakala yang tidak boleh menyesarkan adalah kuprum dengan argentum. Maksudnya sekarang ni sama ada kita nak tulis nama pun tak apa, nak tulis formula pun tak apa. Okey, dapat 3 markah. Ya, dapat 3 markah. Kalau nak dapat 2 markah tu kena betul 3 lah. Kena betul 3. Ni salah satu. Jarang lah budak buat. Kalau dia tersalah tukar terus tempat duduk, okey, yang ni the whole thing datang sini, yang ni pergi sini, dia dapat 1 markah. Dia cuma ada idea tapi dia tersalah terus. Okey, so alhamdulillah. Okey, kita dah selesai soalan struktur. Okey, soalan struktur habis. Okay, ada apa tanya sebelum pergi pada soalan esei?
Ada tak? Umi pun tak ingat buka Umi, Ya. Umi terang yang pasal persamaan ion tu. Persamaan ion. Okey. Okay, hari kena ingat untuk tulis persamaan ion ni, okay, kalau kita tengok dalam tajuk redox, okay, ataupun tajuk redox kita ada satu yang pertama haba pemendakan. Tindak balas pemendakan, okay, pemendakan. Maksudnya sekarang kita nak cari haba pemendakan lah. Okay, kita kena ingat tajuk redox lah, tajuk termokimia, tajuk termokimia kita ada haba pemendakan, yang kedua ada haba peneutralan, yang ketiga kita ada haba penyesaran, yang keempat kita ada haba pembakaran. Betul tak? Tajuk terumum. Betul kan? Okey. So sekarang ni kita kena ingat makna Arif. Ingat balik makna. Okey. Untuk buat haba pemendakan, haba pemendakan ialah haba perubahan haba apabila 1 mol mendakan. Okey, contoh. 1 mol mendakan. Okey. Terbentuk daripada larutan terbentuk daripada ion-ionnya. 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya. Maknanya sekarang ni kalau yang ni tindak balas ni mesti berlaku antara, contoh dia, magnesium nitrat campur natrium karbonat, larut campur larut, dapat magnesium karbonat campur natrium nitrat dalam kes ni. Okey, dalam kes tu. Jadi sekarang ni kita tak payah ambil yang larut ni. Yang larut ni tak payah cara. Sebab itulah kita dapat ion magnesium campur ion karbonat dapat magnesium karbonat. Kita cuma ambil mendakan. Ni yang dapat mendakan ni garam tak larut tadi. Jadi 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya. Yang ni untuk haba pemendakan. Soalan kita tadi haba penyesaran. Okey, haba penyesaran ialah kalau ambil eksperimen 3 tadi, haba penyesaran ialah perubahan haba bila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Maknanya sekarang ni 1 mol logam tadi, kupurum tadi disesarkan daripada larutan kupurum 2 sulfat. Oleh siapa? Oleh logam yang lebih elektropositif. Jadi logam ni dia lebih elektropositif, jadi dia nak jadi charge positif, sebab tu dia ambil pasangan tu. Jadi kalau kita tengok kat sini, SO4 ni dia jadi ion penonton. Dia tidak terlibat pun dalam tindak balas redox ni. Okey, dalam tindak balas ni. Jadi sebab SO4 ni dia punya nombor pengoksidaan dia tidak berubah. Sebab tu kita dapat Cu2+ campur atom magnesium dapat Mg2+. Okey, yang ni untuk haba penyesaran. Okey, kalau haba peneutralan pula ialah 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. 1 mol air terbentuk antara tindak balas antara asid dan alkali. So kalau kami ambil contoh sini, HCl campur NaOH dapat asid campur alkali dapat garam dan air. Kalau kita tulis kat sini, kita akan dapati bahawa H+ ni dia ion. H+ dia ion, dia akan jadi molekul. Cl- ni dia jadi ion, sini pun Cl- ion, dia tak terlibat. Okey, nombor pengoksidaan dia tak berubah. Na+ ini, sini pun Na+ juga, dia tak terlibat. Tapi sini OH ni dia ion tapi sini dia jadi molekul. Okey, nombor pengoksidaan dia kalau OH ni dia berubah. Jadi dia mengalami tindak balas redox lah. Dia mengalami perubahan. Jadi kat sini kita dapati bahawa H+ campur OH- jadi air. So ini adalah tindak balas ion, persamaan ion bagi tindak balas peneutralan. Jadi Arif kena ingat 3 ni je Arif. Persamaan ion bagi tindak balas pemendakan, persamaan ion bagi tindak balas peneutralan, persamaan ion bagi tindak balas penyesaran. Okey, untuk tindak balas pemendakan dia tak ada persamaan ion. Sebab semua yang terlibat dia adalah molekul. Contoh, kita bakar propanol C2H5OH molekul, campur oksigen molekul, dapat CO2 molekul.
campur air, molekul. Semua molekul. Jadi bila semua molekul, dia tak ada ion yang terlibat. Jadi tak ada lah persamaan ion. Okey, boleh Arif? Boleh ni. Boleh. Okey. So ada soalan lain sebelum diteruskan pada soalan esei? Boleh. Okey. So kita terus pada soalan esei. Okey, soalan esei. Bila kita baca soalan, kita cara nak jawab soalan esei kertas 3 ni senang je. Kita kena betul-betul faham kehendak soalan. Okey, sekarang kat sini Raja 2.1 menunjukkan perbualan seorang guru dengan murid dia. Okey. Dia kata hari ini cikgu akan menjalankan satu eksperimen tindak balas kimia. Okay, eksperimen dia tindak balas kimia logam kumpulan 1 dengan air. So clue dia kat situ dia guna air. Okey, bolehkah kamu berikan perhatian apa yang kamu perolehi selepas eksperimen selesai? Okey, sekarang ni tindak balas dengan air. Tindak balas penyesaran, tindak balas logam kumpulan 1 dengan air. So kumpulan 1 kita kena ingat dia lina K. Okey, lina K dengan air. Alright, so dia kata sekarang ni litium bergerak perlahan dalam air. Okey, litium bergerak perlahan dalam air. Okey, natrium bergerak pantas. So sekarang ni natrium lebih reaktif. Okey, yang ni pula nilai pH berubah. Okey, sama ada kita nak ambil kereaktifan dia berdasarkan dia bergerak, pertama dia bergerak dalam air. Okey, yang kedua ialah sifat kimia dia juga. Apabila logam kumpulan 1 bertindak balas dengan air, larutan yang berhasil tu nilai pH lepas tindak balas. Okay, maksudnya akan melibatkan nilai pH dan kita tahu nilai pH dia akan jadi alkali. Sebab tu nama lain bagi kumpulan 1 ialah logam alkali. Okey, seterusnya yang ni dia bagi tahu kalium pula. Kalium bergerak sangat pantas. So sekarang kita tahulah menuruni kumpulan 1. Okey, menuruni kumpulan 1 kereaktifan semakin bertambah. So kat sini ada dua pemerhatian. Yang pertama pergerakan, ini menunjukkan kereaktifan. Yang kedua ialah nilai pH. Okey, so soalan tanya. Soalan tanya, berdasarkan jadual 2, Rajah 2, dengan menamakan logam kumpulan 1. So mesti bagi nama, lina K tadi mesti bagi nama. So untuk rendah tegasan kita yang pertama. Okey, rancang satu eksperimen dalam makmal untuk mengkaji. So ni adalah tujuan dia. Okey, ni adalah tujuan dia. So bila kita baca soalan biasa, benda ni kita kena highlight. Saya kata untuk mengkaji tindak balas logam kumpulan 1 dengan air. Okey, pembincangan kita atau perancangan kita mestilah mengandungi perkara-perkara ini. So kena ikut step dia. Okey, penyataan masalah semua pun boleh ubah. Okey, so sekarang ni bila sampai dekat penyataan masalah, okey, bila penyataan masalah patutnya kita kena ada WH question. Bagaimanakah, adakah, okey. So untuk kes ni kita boleh jawab kat sini untuk penyataan masalah, okey. Bagaimanakah sifat kimia sifat kimia litium, natrium, kalium apabila bertindak balas dengan air. Tanda soal. Ada yang terlupa bubuh tanda soal. Okey, ada yang lupa bubuh tanda soal. Okey. So ada yang jawab, adakah sifat kimia lina K berbeza apabila bertindak balas dengan air? Boleh juga. Adakah sifat kimia lina K berbeza apabila bertindak balas dengan air? Boleh. Cuma sekarang ni yang Umi nak bagi penekanan, dekat depan ni mesti ada bagaimanakah, adakah, tanda tanya sebab dia penyataan masalah. Lepas tu kat belakang mesti ada tanda soalan. Okey. Lepas tu sekarang ni ini sebenarnya MV kita. Okey, dan ni bertindak balas dengan air ni adalah RV kita. Itu adalah benda yang kena ada. Okey, yang lain tu anak-anak susun je lah cara dia tu. Okey. Itu cara yang paling senang. Okey, bila kita nak check jawapan kita. Ada tak ni WH question, ada tak tanda soal, ada tak MV, ada tak RV. So dalam kes ni boleh juga sebut mempengaruhi, boleh, adakah mempengaruhi.
Adakah sifat kimia lina K mempengaruhi kereaktifan apabila bertindak balas dengan air? Boleh. Okey. Okey. Untuk jawab pemboleh ubah pula, kita mesti ikut susunan yang biasa. Dia biasa mula dengan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, lepas tu pemboleh ubah yang bergerak balas, lepas tu pemboleh ubah yang kita malarkan. Manipulated responding dengan constant variable. Okey, so kalau tengok sini yang kita manipulasikan terus tulis lina K. Okey, lepas tu kat sini kita boleh tulis macam sebut tadi, kereaktifan. Okey, kereaktifan terhadap, terus tulis sebab dia banyak. Lina K dia ada 3 sifat kimia dia dengan oksigen, dengan klorin. So yang ni terus tulis, kereaktifan terhadap air. Okey, ataupun kereaktifan tidak balas dengan air. Okey, yang ni kita boleh tulis saiz. Okey, saiz lina K tadi lah, saiz lina K. Okey. So senang, jangan terbalikkan kedudukan dia. Macam ni lagi senang kita nak sebab fracture dia punya susunan dia macam ni. MV, RV, CV. Okey, dah ada yang ni terus jawab hipotesis. Macam ni cakap tadi, bila nak jawab hipotesis, MV dulu, lepas tu RV, cara dia, lepas tu kena ada arah. Okay, lepas tu kita tengok. Kalau MV, RV kita macam yang soalan nombor 1 tadi. Soalan nombor 1 tadi ada 3. Soalan ni pun ada 3. Kalau 2 baru kita kacau. Bila guna sabun, kesan kotoran tanggal. Tak tanggal. Bila guna deterjen, kesan kotoran tanggal. Itu bila kita punya ni ada 2. Bila lebih daripada 2, contoh macam ni 3. Soalan pertama tadi pun 3. Ferrum, zinc dengan magnesium kan. So yang ni kita boleh guna perkataan semakin. So kita tengoklah. Kalau macam tadi kita guna ferrum, zinc dengan magnesium, semakin jauh pasangan logam ataupun semakin tinggi kedudukan dia dalam siri elektrokimia. Yang ni lina K semakin semakin apa? Semakin menuruni kumpulan 1 lina K. Okey. Semakin bertambah kereaktifan. Okey. Semakin bertambah kereaktifan terhadap air. Okey. So kalau macam ni ada juga yang tulis apabila lithium digunakan, okey, lithium bergerak perlahan. Apabila natrium digunakan, natrium bergerak cergas. Apabila kalium digunakan, kalium bergerak dengan sangat cergas. Okey, so Umi ulang balik. Ketua dia gini, anak-anak tengok kat sini. Kalau manipulated kita ni lebih dari 2, boleh guna ayat semakin. Yang kita guna macam tadi, sekiranya manipulated kita ni 2. Contoh sabun, deterjen ataupun karat, paku besi, lilit magnesium berkarat, lilit dengan magnesium dot karat, lilit dengan magnesium dot karat, lilit dengan kupra karat. Jadi manipulated dia 2. Jadi kita boleh gunalah. Apabila magnesium digunakan, okey, paku besi tidak berkarat. Apabila kupra digunakan, paku besi berkarat. Bolehlah tulis. Tapi bila 3 gini, tak payah tulis sesa. Janganlah kata apabila lithium digunakan, okey, lithium bergerak perlahan. Tak payah. Terus buat ayat macam ni. Sebab dia mesti ada satu benda. Macam ni, menuruni kumpulan 1. Kalau macam ni, kedudukan dia semakin tinggi dalam siri elektrokimia. Ataupun jarak pasangan logam tadi semakin jauh dalam siri elektrokimia. Okey. Kalau dia 2, baru kita buat ayat tadi. Satu. Kalau lebih daripada 2, contoh macam ni 3, terus buat kataan semakin. Senang. Okey, tu yang ke C. Yang ke D. Okey. Bila kita nak buat senarai bahan alat radas, Umi nasihatkan terus je tulis senarai bahan dan radas. Okey, tak payah asing. Dan dalam kertas jawapan kita tu kita tulis satu straight terus sampai bawah. Okey. So dalam kes ni kita guna apa? Kita guna pisau nak potong, forceps untuk pegang, tak boleh pegang dengan tangan. Okey, lepas tu kita guna besen untuk letak air. Okey, lepas tu kita kena guna kertas litmus sebab kita nak check dia punya nilai pH. Lepas tu kita guna kertas turas untuk keringkan dia. Okey, lepas tu air, bahan dia kita guna air untuk letak dalam besen. Lepas tu lina K.
Nampak tak? So patutnya ni tulis bawah lah. Panjang juga bawah. Jadi pemeriksa nak tanda tu senang. Tulis je terus senarai bahan radas campur straight ke bawah. Okey, satu lagi bahan dan radas ni kalau rasa nak check dia, pergi dekat prosedur, bila check prosedur, setiap prosedur kita tu ada kata kerja. Jadi kita pun boleh check. Contoh dia keringkan logam. So kita check, nak kering apa? Kata turas. Ada tak kata turas? Kata apa? Sukat. Sukat kena guna apa? Sindir menyukat. Ada tak sindir menyukat? So dia kena double check macam tu. Okay. Jadi untuk dia punya prosedur, ni prosedur dia, kita tulis lah. Terus. Ni tak besarkan sikit. Okay, prosedur dia. Okay, nampak tak dia macam highlightkan kata tugas. Okay. Kalau ni isi besen separuh penuh dengan air. Maksudnya isi air dalam besen separuh penuh pun tak ada masalah. Okay. Isi air dalam besen. So isi perbuatan. Kita nak isi banyak mana? Separuh penuh. Dalam apa? Dalam besen. Okay. Lepas tu yang kedua, potong lithium. Okay. Buat dia potong lithium menggunakan pisau. So check. Tadi kita check ada tak air? Ada. Ada tak besen? Ada. Yang ni lithium. Ada tak lithium dalam radas tadi? Ada. Pisau ada tak? Ada. Tu cara kita nak check alat radas kita supaya tak tertinggal. Okey, potong lithium dengan menggunakan pisau. Okey, lepas potong, keringkan minyak pada permukaannya dengan menekan antara kertas suras. Okey, keringkan permukaan lithium tu tak apa dah. Tapi bila kita buat sini kita check. Okey, nak kering guna apa? Kertas suras. Ada tak alat kertas suras tadi? Ada. Okey. Okey, jatuhkan ataupun letakkan. Okey, masukkan lithium ke dalam air di dalam besen. Okey, lepas tu perhati dan rekod. Perhati dulu baru rekod. Dengar rekod dulu baru perhati. Okey, tengok dulu baru catat. Okey, perhati dan rekodkan kereaktifan terhadap air. Okey, lepas tu uji air dalam besen dengan kertas litmus kita tadi. Okey, lepas tu ulang eksperimen. Okey, ulang eksperimen ni salah saya. Nak ulang eksperimen, ulang langkah. Sebab itulah bila kita buat prosedur mesti ada nombor. Sebab kita nak kata ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan natrium dan kalium. Okey, jangan ulang eksperimen. Sebab tu bila kita buat sama ada jawab soalan esei kertas 2 atau kertas 3, bila nak buat prosedur huraian eksperimen mesti ada nombor. Sebab kita takut eksperimen kita ada kena ulang. Okey. So ini dapat markah penuh lah. 6 markah dan akhir sekali ialah penjadualan data. Okey, untuk penjadualan data, okey, kita mesti ada. Sebenarnya ini adalah MV, ini adalah RV. Okey. So MV kita tadilah lithium, natrium, kalium. RV kita log kosong sebab kita sekarang ni sedang merancang eksperimen. Okey, merancang eksperimen. Kita tak buat lagi eksperimen ni. So kita log kosong. So, dapatlah 2 markah kat situ. Okey. Beres. Alhamdulillah habis kertas 3 kita. So ada apa nak tanya? Let me stop sharing dulu. Alright. So okey. Alhamdulillah kita dah habis. Sebelum berhenti macam biasa Fiza dah ambil kedatangan ke? Fiza dan Syazah. Fiza dan Syazah ada tak ni? Ada yang check Ada. ke? Ada. Oh, tak ada. Okey, tak ada check hari ni. Baiknya berbudi bahasa anak-anak Umi hari ni. Okey, Fiza dah ambil kedatangan, Syazah dah ambil. Syazah siapa tak datang ambil satu? Hadi line slow ni, okey. Fiza tak, Syazah tahu dah siapa tak ada yang ambil satu? Sekejap Umi. Okey, Fiza? Kejap. Okey, tak apalah, tak apa. Okey, tak apalah. Macam sini 34 dan 33 orang lah hadir ni. Okey. Cuma cikgu tadi dia minta izin untuk keluar awal, dia terlibat dengan camp. Okey. So anak-anak yang tidak terpilih dengan camp tak apa. Untuk yang kimia, Umi akan bagi sebagaimana orang camp dapat untuk subjek kimia. So Umi pun terlibat dengan camp kimia negeri. Petang ni Umi ada slot dengan diorang. Dengan Kembar Awi. Kembar Awi dia kenal Umi dalam tu. Umi pun terkejut. Ingat kan tak ada orang kenal Umi. Dia tengok dia bagi. Assalamualaikum Umi, ada ke orang kenal? Okey. So tak ada ke student kakak kat situ. Agak sedih jugalah sebab 5 orang saja yang terpilih. Sebenarnya akademi negeri dipilih tak apalah.
tak ada rezeki kita lah tu. InsyaAllah untuk Kimi dengan Bimbang, apa yang mereka dapat, Kimi akan bagi dekat awak juga. Okay, so kalau tak ada apa-apa, ada apa nak tanya ke ni untuk kertas 3 kita? Tenang ke dok? Senang je kan tadi kalau ikutkan step ni terang. Itu adalah cara untuk jawab kertas 3 dengan baik. Ini kena faham kehendak soalan dia. Okay, so kalau tak ada apa-apa, Arif Fahmi, kita tutup balik majlis kita. boleh Umi, insyaAllah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.